wabarakatuh. Terima kasih yang terus setia mendengar dan juga menonton lah ni. Kita punya live untuk Lambaian Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji, dibawakan juga oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Ya, macam mana ibu ayah sekalian dah bersiap sedia untuk pergi menunaikan haji? Ya Allah, sekejap lagi kan. Masa tak sabar nak pergi terbang tu. Kain ihram yang dapat giliran tu kan, kain ihram tu letak depan rak TV. Sambil tengok TV tunggu buka puasa, dia nampak tu semangat. Kan? Tapi apa pun, insya-Allah hari ni kita cerita macam mana ada peluang juga untuk jemaah haji kita menunaikan haji dengan lebih selesa, insya-Allah, menerusi pakej haji pilihan selamat dan selesa. Itu tajuk kita hari ini. Bila sebut pakej haji tu maksudnya dia kena bayar lebih sikit lah. Kan. Jadi tetamu kita dah pun bersedia di dalam studio, Tuan Haji Anwar Rahmat yang merupakan Ketua Bahagian Agensi Haji Lembaga Tabung Haji. Assalamualaikum Tuan Haji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Alhamdulillah. Puasa kita okey semua. Okey, alhamdulillah setakat ni okey. Alhamdulillah kan sebab kita bukan apa, kita tahu yang sahabat-sahabat di Lembaga Tabung Haji bila habis haji yang lalu dah mula bekerja untuk tahun ni, even puasa raya pun dah sentiasa fikir tentang jemaah haji macam mana agaknya keberangkatan mereka semua nanti kan. Kita dah Ramadan, Syawal, insya-Allah Zulkaidah kita akan mula berangkat ke tanah suci lah. Tapi petugas-petugas tanah suci dah insya-Allah Syawal nanti dia akan mula berangkat lah. Wah, masya-Allah. Syawal yang keberapa? Advance party kita 2 minggu ataupun 10 hari sebelum penerbangan yang pertama. KT1. KT1. So bersedialah bagi mereka yang kena advance party kan. Maksudnya kena prepare untuk semua. Alhamdulillah, insya-Allah. Tuan Haji pun insya-Allah akan ke sana. Insya-Allah. Saya macam kebentas sikit sebab dulu saya datang ni seorang je interview saya. Ni 3 interview saya. Tapi gasak Tuan Haji ni. Banyak macam soalan. Tapi ini bukan interview kerja kan Tuan Haji. Kita nak memahamkan orang ramai. Tayo jangan gasak-gasak sangat Kita bertaaruf dulu Tuan Haji. Baik. Apa yang boleh tentang tajuk kita hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan terima kasih pada Radio Hakim menyebut saya pada hari ini. Kita akan bercerita tentang tajuk kita berkaitan dengan pakej haji pilihan yang selesa, pilihan yang selamat lah. Ini maknanya memberi ruang dan peluang lah kepada jemaah haji. Selain daripada pergi secara muasasah, kita ada pakej haji yang dikendalikan oleh pengelola jemaah haji kita. Mereka boleh mendapatkan perkhidmatan yang bukan kata lebih baik lah, perkhidmatan yang sesuai setaraf dengan bajet jumlah baik yang dibayar kepada PJH yang berkenaan lah. Itu pada peringkatnya. Jadi ada orang akan pergi dengan standard yang biasa, muasasah, dan ada yang berkemampuan, berkebolehan akan pergi dengan pilihan masing-masing lah, dengan ada persetujuan antara yang memberi perkhidmatan dengan yang nak mengambil perkhidmatan dengan jumlah harga-harga yang tertentu. Bermakna muasasah adalah dipilih oleh tabung haji? Ya, muasasah. Pada peringkat awalnya semuanya dipilih oleh tabung haji. Semuanya secara muasasah. Itu peringkat awalnya begitu. Dia ada dua jenis lah tabung haji. Satu muasasah, satu lagi pengelola jemaah haji ataupun pakej ni. Jadi lepas dia dapat muasasah, dia jawab tawaran dan dia buat decision sama ada dia nak kekal muasasah atau dia nak dapat perkhidmatan yang lebih. Macam tu. Ya, jadi maknanya dia kena terpilih dulu, baru dia boleh buat keputusan. Muasasah tu dia ada pakej-pakej tertentu ke ataupun seluruh sama je harga dia? Harganya tertakluk kepada pertama berkaitan dengan ada kategori lah B40, M40 dan T20 macam tu. Lepas pada tu mereka dah jawab dan baru mereka decide lah sama ada mereka nak dapat PJH. So nak teruskan dengan muasasah atau nak terus nak pilih pakej. Ya, ada ikut masing-masing kemampuan masing-masing dan kemampuan masing-masing. Mungkin dari segi dia punya waktu, jangka masa dia lah kot membezakan. Waktu ataupun jangka masa berbeza. Muasasah 40 ke 45 hari. Tetapi PJH ni custom lah kot. Ada yang lebih singkat lebih singkat dan lebih mahal lah. Singkat lagi mahal lah. Lebih singkat lagi mahal. Dan berdasarkan keperluan. Adalah masing-masing ni mereka dengan tempoh masa bekerja di Malaysia dan sebagainya kan. Itu je masa yang dia ada, cuti yang dia ada. Ahli perniagaan ke orang-orang tertentu kan. So itu tempoh ada. Tapi yang penting terpilih dulu. Terpilih dulu dan of course lah bajet. Maknanya surat tawaran tu dia kena dapat dulu daripada Lembaga Tabung Haji lah. So dapat surat tawaran, jawab tawaran lah melalui jari dan sebagainya. Kalau tak ada tawaran tapi terus pergi ke PJH atau pengelola jemaah haji, tak boleh? Tak boleh. Maknanya kita
pada peringkat ni mereka adil lah kan. Dan mereka lah. So semua orang yang dalam queue kita, so every year dalam queue dan akan dapat tawaran lah. Dari situ mereka akan buat keputusan lah macam saya sebut tadi. Okey. Okey. Jadi kalau kita semua faham lah. Beza antara muasasah dengan PJH. Taizo dah fikir lah nak pergi mana satu tu dia tahu. Tapi saya tak dapat tawaran. InsyaAllah sabar. Tak boleh lah tu. Okey. Ada rezekinya tu. Sebelum tawaran kena daftar lah dulu. Okey, sebelum Betul, daftar. sangat tu. Sebelum daftar of course lah kena buka akaun. Dengan tabung haji. Dengan tabung haji kan. So insya-Allah daftar tu. Peluang tu ada. Ada peluang insya-Allah. Dia buat step by step lah tu Haji kan. Baik. InsyaAllah ada rezeki tu. Cuma mungkin di Lembaga Tabung Haji sendiri ada agensi haji, bukan agensi haji, maknanya kalau di luar ada agensi haji, travel agency ataupun agensi umrah dan haji. Dan mungkin di Lembaga Tabung Haji ada juga memantau lah kan, macam bahagian Tuan Haji sendiri yang memantau. Okey. Bahagian saya yang bertanggungjawabkan memantau kepada semua pengelola jemaah haji yang memberikan perkhidmatan pakej haji ni lah. Jadi macam saya sebut tadi, membolehkan dia mendapatkan perkhidmatan nilai tambah. Nilai tambah berbanding dengan muasasah yang sedia ada tu kan. Satu yang tu di bahagian ni sebelum PJH ni dapat untuk mengendalikan pengelola jemaah haji ni, mereka perlu dilesenkan dulu. So bahagian kami yang menguruskan mereka yang untuk lesen ni. Maknanya semua travel agent boleh memohon dengan adalah syarat-syarat yang tertentu dan mereka ni akan dilesenkan. Dan alhamdulillah pada tahun ni kita ada 25 PJH, 25 syarikat yang diberi peluang untuk melesenkan. Dan agensi haji bertanggungjawablah untuk memantau semua aktiviti dan mereka perlu mematuhi. Bukan suka-suka je kan. Ada syarat-syarat dan perlu patuhi kan apa yang kita nak supaya menepati kehendak dan memberikan keseluruhan pengusaha haji dengan tanggungan kos yang paling minimum lah. Itu antara peranan kita. So bermakna sama ada dia pergi dengan tabung haji ataupun agensi ataupun pengelola jemaah haji yang dilesenkan oleh tabung haji, dia perlu menepati standard yang telah kita tetapkan. Setiap PJH ada kuota dia tersendiri atau macam mana? Tidak. Dia the best man win lah. Maksudnya dia kena buat marketing tertentu. Dan bagi setiap PJH yang kita lesenkan ni, dia kena sekurang-kurangnya ada minimum yang dia kena dapat supaya mereka boleh untuk beroperasi pada tahun yang berkenaan. Bukan dia dapat lesen, dia dapat kuota. Tidak. Dapat. Sedap lah itu. Dia kena buat marketing. Dia buat kerja. Ada minimum kurang-kurangnya 10 orang ke berapa minimum tu? Minimum dia 50. Kekal. Minimum dia 50 orang. 50 jemaah untuk kekal. Untuk kekal. Mendapat terus lesen untuk tahun akan datang? Tidak. Lesen, kita lesenkan setiap tahun. Wah. Okey. Pertama, fair game. Maknanya ada beratus-ratus travel agent di luar. So maknanya pertama mereka ni perlu dilesenkan. Dapat lesen kena ada minimum requirement. Ada minimum iaitu sekurang-kurangnya 50 orang untuk mereka beroperasi. Habis di sana mereka akan dinilai. Okey. So mereka yang dinilai dan melepasi merit yang kita melepasi had yang kita tetapkan, dan mereka akan boleh buat permohonan lesen pada tiap-tiap tahun. Bukan. Jadi bermakna semua orang adalah sama. So 25 ni insya-Allah tahun depan dia sama. Tak ada special pun. Okay, maknanya dari segi penjagaan kesihatan ataupun pemakanan di sana kena tengoklah. Catering dia macam mana. So dia ada brochure. So apa dia janji dalam brochure? Jarak ke, makanan ke, kan? Buffet ke atau pack food ke. Biasanya mereka ni buffet lah berbanding dengan muasasah pack food lah. Ya, muasasah of course lah ribu-ribu ramai kan. Ataupun bas rombongan macam 2 tingkat ke setingkat ke, ada aircon tak ada aircon, itu pun tak kira lah. Adalah perkhidmatan yang disedia. Semua dia apa yang dia janji dia kena dia tunaikan. Kita bayar kot. Itu akan dinilai oleh kita akan dinilai, akan dipantau jemaah oleh petugas kita yang bertugas di suci satu, dan juga ada penilaian daripada jemaah haji. Okey. Ada dua pihak. Okey, pemantau kita, petugas tabung haji, dan juga oleh jemaah haji dengan melalui borang soal selidik lah. Maknanya kalau jemaah ada komplain lah. Kalau ada komplain, sampailah dekat kita komplain. Kadang ada jemaah sikit-sikit nak komplain sikit. Tapi ada. Betul. Menulis je kerja dia. Dia orang boleh tulis apa nak tulis, tapi kita kena berlaku adil kepada semua pihak. Kita siasat, bukan kita
telan saja, terima saja apa yang kita siasat, kita tengok betul ke, dan kita jumpa, kita cakap sendiri betul ke apa semua, dan kita dengar apa dia punya maklum balas kan. Dan yang penting jemaah haji Malaysia. Betul. Kami sebagai agensi haji, lembaga tamu haji bertanggungjawab kepada jemaah haji Malaysia. So nak make sure jemaah haji Malaysia ni dia dapat servis yang terbaik sesuai dengan apa yang dia dijanjikan oleh tapi itulah saya kira satu kerja yang memang perlu diteliti betul-betul lah kan. Ya, betul. Oleh lembaga tamu haji bukannya tangkap muat saja. Bayar mahal tu kan. Ya. So bila kita daripada dia buat brosur lagi, kita tengok. Kemudian kita pantau, kita tengok berapa banyak, berapa jarak dan sebagainya kan. Sebab kita tak nak jemaah haji, dan kita berpegang pada brosur lah, satu ikatan antara jemaah haji dengan PJH yang berkenaan kan. Selain daripada 25 syarikat yang telah pun dipilih oleh tabung haji, kalau lain-lain syarikat yang tak terpilih tu tapi buat juga mungkin ada, ini bagaimana? Memang ada ke ataupun tak ada langsung? Di bawah akta kita, di bawah akta 53 tak dibenarkan. Langsung tak ada? Tak ada. Tak dibenarkan langsung. Menjadi satu kesalahan. Menjadi satu kesalahan di bawah. Beroperasi jadi tanpa kalau lesen. di luar daripada 25 syarikat yang telah pun dipilih itu, jadi bermakna itu scam lah. Ya, scam lah. Macam banyak Okey, kita break kejap. Okey. Kejap lagi kita nak cerita. Kalau kita ada lembaga tabung haji yang mampu insya-Allah menguruskan lebih 30,000 jemaah haji Malaysia, kenapa perlu ada PJH? Mungkin jawapannya Tuan Haji akan jawab kejap lagi lah. Okay. Apa peranan dan mungkin kelebihan PJH ni berbanding lembaga tabung haji? Kita cerita kejap lagi. Tapi menjawab soalan tadi tu, maknanya kita takut nanti kan sampai ke airport stranded dah. Tak boleh pergi. Kita tak itu yang bahaya tu. Kita nak semua orang dapat. Semua orang dapat pergi seperti mana yang sepatutnya lah. Jadi sebelum kita kita break, peringatan lah. So, ada saja didatangi oleh sesiapa saja, sila rujuk tabung haji. Baik. Sila rujuk tabung haji. Selamat semuanya. Dan selesa insya-Allah. Berat seketika terus bersama kami di IKIM FM. Terima kasih Ramadan anda. Urusan dipermudah, lebih tenang beribadah. Terukai pelbagai produk kewangan untuk kemudahan jemaah haji. Bank Islam, hub solusi kewangan haji anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.bankislam.com. Hiasi hari akhir Ramadan dengan bantu kami, Bina Telaga di Yaman. Infak hari ini, nikmati ganjaran pahala berpanjangan. Hubungi 012-7030-788 atau layari kasihinsan.org. Yaman perlukan air bersih yang berpanjangan. Bantu kami realisasikan. Hubungi 012-7030-788. Misi
Telaga Yaman. Raikan Ramadan ini dengan membaca buku terbaru terbitan IKIM, Fasting in Islam, Its Spiritual and Intellectual Significance. Dengan halaman-halaman yang penuh hikmah, anda akan pelajari konsep-konsep yang menyentuh hati. Dapatkan buku ini dengan harga RM25 sahaja di ikimniaga.my atau Shopee. Cari IKIM Jarak Niaga. WhatsApp 011-5769-5400 untuk bantuan. Dapatkan juga koleksi penerbitan IKIM berkaitan Ramadan dengan potongan harga sebanyak 40%. Mulai hari ini sehingga 4 April 2024. Temukan lebih banyak lagi tentang keindahan berpuasa dan kembangkan pemahaman anda. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai Seri Kembangan Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. Teruskan pagi anda di Inspirasi Pagi bersama Taizo Alexander, Luke dan Pian. Alhamdulillah kembali lagi bersama Taizo Alexander. 8.46 minit pagi. Masuk pusingan kedua kita untuk lembayan Kaabah pagi ini. Pakej haji pilihan selamat dan juga selesa. Ya, Haji Anwar Ahmad bersama kita. Beliau Ketua Bahagian Agensi Haji, Lembaga Tabung Haji, dan mungkin sekarang ni mungkin sahabat-sahabat operator agensi haji kita tengah dengar ni, PJH tengah dengar ni. Sebab Tuan Haji Anwar tengah bersiaran, dan mungkin jemaah haji pun yang nak pilih pakej tu tengah dengar betul-betul. Kita dah sebut tadi PJH tapi rasanya belum dibedah apa PJH tu. Okey, PJH. Okey. PJH ni adalah singkatan kepada pengelola jemaah haji. So pengelola jemaah haji lah. Dan kenapa kita ni satu nama yang sudah kita gunalah sejak tahun 2000 lagi kita guna nama pengelola jemaah haji. Tapi sebelum tu ada nama dia kita gunakan syarikat swasta. Lepas syarikat swasta kita ada guna nama konsortium. Konsortium adalah kombinasi beberapa syarikat dalam tu. Dan mulai tahun 2000 dan kita perkenalkan dengan nama istilah PJH, pengelola jemaah haji, sehinggalah ke hari inilah. Dulu ada istilah kau haji swasta ke haji kerajaan? Haji kerajaan. Oh, ada beza ke? Tak ada orang tanya macam orang tu. istilah. So ada swasta. Sekarang kan. PJH. Ya, PJH. Okey, dah ada 25 syarikat. Memang setiap tahun 25 syarikat saja terpilih ataupun ada lebih, ada kurang? Dia sebenarnya macam saya sebut tidak terhad sebab kita apply daripada mula balik sebenarnya setiap tahun. So tahun sebelum ni kita hanya ada 22 syarikat. So alhamdulillah tahun ni kita tengok dan kita nilai ada tambahan 3 lagi syarikat baru. So berubah setiap tahun lah? Berubah setiap tergantung tahun. kepada keperluan lah? Tergantung pada keperluan, tergantung kepada prestasi, tergantung kepada kriteria syarat-syarat yang boleh ditetapkan lah pada mereka. Dan mereka patuhi boleh dapat lah. So maknanya tak ada special pada sesiapa. Siapa pun boleh lah. Kenapa perlu diwujudkan PJH ni? Sedangkan dah tertentu tabung haji dah ada. Yang peringatan terbaik daripada tabung haji ni. Ya, tabung haji tak dinafikan. So kita ada pengalaman. Kita berpeluang dan beri pengalaman. Tapi kita ada bertanggungjawab kepada ramai orang. Dan kita sama rata pada tu. Jadi PJH ni kita wujudkan, pertama kita nak berikan kepada mereka satu perkhidmatan nilai tambah yang lebih daripada dia. Okey. Kalau yang tadi tu sama lah. Mungkin 4 orang sebilik, 5 orang sebilik. Tapi bila kita sebut satu dari segi penginapan, mereka boleh pilih lah. Mereka nak 2 orang sebilik, 1 orang sebilik, 3 orang sebilik, 4 orang. Itu yang membezakan PJH dengan muasasah. Itu satu dari segi penginapan. Satu. Yang keduanya jarak hotel dengan masjid. Sama ada di Makkah ataupun di Madinah. Okey. Jarak mainkan peranan lah. Betul. Nak berjalan, nak ada dekat, jauh dan sebagainya. Itu dari segi penginapan. Yang kedua, sajian. Makanan kita kan. So dia orang akan nak ada buffet Mediterranean, buffet Melayu. Jauh. Dia punya pilihan-pilihan lah. Dan kebiasaannya untuk PJH ni adalah secara hidangan secara buffet lah, berbanding dengan muasasah secara food pack tadi, pack food tadi. Okey, dan
muasasah kita ada 2 kali, tengah hari dan malam. Untuk PJH mereka ada sarapan pagi, makan tengah hari dan juga makan malam. Okey, apa makanan dan sebagainya itu tertakluk kepada perjanjian antara itulah, apa yang dibagi, apa yang perlu dibayar. Yang ketiga dekat kemah-kemah kat Arafah lah, tak terlampau sesak sangat semua, dan kemah di Mina juga hanya hampir dengan tempat ada pakej tertentu pula. Kemah di Mina ni berhampiran dengan tempat melontar. Jadi bagi mereka yang dah pernah menunaikan haji boleh membayangkan lah, kalau saya sebut tu, kalau muasasah, kalau tak silap saya lebih kurang lah pergi balik dekat 7 km lah. Yang mana di Mina. Mina, nak pergi melontar. Standard lah. Di Mina standard. Tapi bagi mereka yang pakej tertentu dengan pilihan tertentu, mereka berhampiran dengan tempat melontar. Lebih dekat. Itu antara servis atau perkhidmatan yang diberikan, dan kenapa kita perlu wujudkan PJH ni lah. So jadi ini semua memberi keselesaan. Ada juga dari segi penerbangan, contoh mereka nak pergi dengan first class ataupun business class dengan bayaran-bayaran tambahan dan sebagainya. Tapi dengan yang penting, kalau dengan muasasah, dia tetap dapat naik kapal terbang dan tetap dapat pergi haji. Dapat pergi dan balik, insya-Allah. Ya, insya-Allah dapat pergi dan balik. Kan? Itu dia sedia. Tapi itu berbeza dengan PJH. Pakej ni lah. Pakej yang ada dalam PJH ni. Itu antara sebab lah kenapa kita wujudkan juga PJH ini. So dah tahu kenapa harga jadi mahal RM20,000, Jadi RM1,200,000. Tak nak pesan juga orang ramai yang bila dia bertanya tu, kamu pergi ikut PJH ke ikut muasasah? Kan dia bertanya tu, jangan nak banding-bandingkan pula. Cuma bayar berapa? Itu saya sebut. Okey, dekat muasasah pun ada makan. Yes, dekat PJH pun ada, tapi 1 2 3. Kat muasasah ada penginapan? Ya, dekat PJH ada penginapan. Tapi sebab apa? Yelah. Tengoklah hotel apa. Tapi Tuan Haji, ada yang kata kalau macam ikut muasasah ni, dia punya mujahadah tu dia kuat sikit. Sebab ramai, jauh kan. Apa pandangan? Saya dari segi part yang tu, sama ada mujahadah ataupun tidak, sebenarnya terletak pada diri individu kenalah. Bukan kaedah pemergian tu. Kita tak tahu kaedah pemergian yang macam mana, muasasah ke pakej ke PJH dan sebagainya kan. Betul. Itu terletak pada individu tu dan kesediaan dia untuk beribadat. Bukan saja haji, dan ibadat-ibadat yang lain pun sama bagi saya. Begitu. Kan ikut kemampuan masing-masing. Dan rasanya dalam ayat Al-Quran pun disebutkan yang pergi haji ni ada yang menaiki kenderaan, ada yang berjalan. Maknanya Allah dah gambarkan situ, ada yang mampu dapat pakej yang lebih baik, dan ada yang mungkin sama macam kita bersusah payah dan sebagainya. Cuma kalau boleh sebut, terima kasih ni Mariati Syatik Nota. Jarak hotel, ada sajian, kemah di Mina lebih selesa dan hampir sama macam Tuan Haji Anwar sebutkan tadi. Dia catat apa yang Haji Anwar sebut. Cuma dari sudut macam kalau harga, kalau boleh tanya tu, maknanya ada range harga tertentu ke Tuan Haji? Ada tak mungkin yang minimum dan ceiling yang paling PJH lah. Untuk PJH. Okey, swasta lah. Okey, swasta PJH. Okey. Saya boleh sebutkan ada minimum iaitu RM50,000, tetapi yang ke atas tu tertakluk kepada pakej yang disediakan. Boleh cecah hingga? Boleh cecah, ada yang RM100,000, RM150,000 dan RM200,000. Dipantau juga. Dipantau. Bukan kita biarkan saja begitu, tak. Tak. Perkhidmatan. Dan apa saja yang ketidakpuasan hati jemaah haji PJH boleh dilaporkan kepada tamu haji. Kan. Dan kita akan tengok balik dan kita akan siasat baliklah jika tidak menepatilah. Sudah pastilah, sebab semuanya akan diaudit kan? Ya, akan diaudit, akan dinilai juga mereka punya perkhidmatan lah. Jom. Dan baru-baru ni dah ada buat karnival haji, umrah dan pelancongan tu. Apa kisah dia? Macam mana sambutan dia? Okey. Moven Peak. Kami baru-baru ni kami buat berniaga raya, tak ada orang datang. Ini ramai ini meriah. Ayah ni macam meriah, kita meriah. Alhamdulillah, tahun ni tahun yang kedua kita adakan karnival haji di Movenpick Hotel and Convention Center, dan selama 3 hari. Tahun lepas kita buat 2 hari je. Tapi dapat sambutan yang menggalakkan daripada feedback ataupun maklum balas, dan kita telah mengadakan 3 hari pada 19 hingga 21 Januari setelah yang lepas. Dan
kehadiran yang sangat-sangat memberansangkan, melebihi 16,000 orang datang pada karnival kita pada 3 hari yang lepas. Jadi karnival ni memang sangat-sangat baiklah daripada pengunjung, maklumat balas daripada pengunjung dan juga syarikat-syarikat yang terlibat dalam karnival ni. Ini satu ruangan yang terbuka kepada semua. Tak semestinya pergi haji saja. Sesiapa yang 2 tahun lagi ke, 3 tahun lagi ke, atau yang sedang nak pergi haji tahun ini, mereka boleh hadir pada karnival berkenaan lah. Setiap tahun akan diadakan. InsyaAllah akan jadi acara tahunan. InsyaAllah akan jadi tahunan. Dia bukan apa tu Haji, dia nak ambil semangat tu. Walaupun tak dapat giliran lagi kan. Dia pergi nak tengok ambil aura tu. Bau-bau jemaah haji tu. Ya, itu betul. juga tu sebenarnya. Yalah, kebetulan tempat itu juga adalah ada sentimen kan sebab pelepasan jemaah haji di pelepasan jemaah haji di Movenpick Hotel yang akan melalui KLIA. Okay. Dewan yang sama kat Dewan sama. Situ juga kita buat dewan yang sama. Tawaran untuk package menarik dan kabarnya respon sambutan sangat meriah. Lepas tu agensi-agensi pun berpuas hati semua dengan sambutan tahun ni. Alhamdulillah sangat-sangat berpuas hati. Ada yang bagi feedback kalau boleh nak tambah booth lagi lah buat. PJ ni nak baru tu ada 10 booth. Ada 10 booth, ada 8 booth dan sebagainya. Mereka rasa macam kita perlu besarkan lagi. Jadi karnival besar lah. Tambah dewan. Dewan kat mana? Tapi mungkin ada juga yang nak tahu kan PJH tu kalau nak pergi nak check dia tu dilesenkan oleh tabung haji ke tidak ke bagaimana? Ke website ke atau macam mana? Okey. Pertama mereka boleh ke website tabung haji lah. So bila kat website tabung haji kita akan ada senarai kita. Kita ada senarai PJH yang kita lisenskan. So kat situ pertama kita akan nampak dia ada nombor lesen PJH dan juga ada nombor lesen Motek yang kita letakkan. So kalau saya rasa kita boleh semak dan kita boleh rujuk dan itulah hanya PJH tu je saja yang dilesenkan untuk mengelolakan jemaah haji pada tahun semasa. Kalau join yang tak ada lesen tu macam mana? Ada implikasi ke? Ada masalah ke? Kalau kita join pertama, kita tak tahu sebenarnya keupayaan syarikat ni nak menguruskan haji dari segi penginapan, dari segi makan minum, dari segi penerbangan dan sebagainya. Visa boleh dapat ke tak boleh dapat sebab mereka tak pasti. Dan kita tak dapat memantau mereka yang tidak berlesen ini. Okey, kita yang berlesen ni dia ada terma dan syarat yang perlu dipatuhi oleh semua PJ yang berlesen ni. Jadi ini membolehkan dia sentiasa terkawal dan memberi perkhidmatan berdasarkan kita punya terma dan syarat jugalah. Untuk mengelakkan daripada berlakunya masalah, penipuan dan sebagainya, 25 syarikat ni saja jadi pergi ke www.tabunghaji.com. Ada pergi check lah. Itu Haji Ketua nak sebutkan. Nak sebut sikit ke sebelum kita berehat ni? Okey, www.tabunghaji.gov.my. Haji.gov jangan .com pula. Sebab ada juga yang buat .com. Atau kita boleh hubungi Tabung Haji Contact Center lah. Di talian 03-6207-1919. So dekat situ boleh semak dan kita boleh tahulah syarikat PJH yang dilesenkan oleh Tabung Haji. Baik, ni ada sahabat-sahabat kita dah kongsi pengalaman masing-masing. Ada yang kata dah book package dah haji tahun ni alhamdulillah dengan syarikat-syarikat tertentu. Tahniah kita ucapkan. Kita berehat kejap. Kejap lagi kita tengok macam mana pemantauan tu dilakukan dan juga macam mana audit dilakukan supaya PJH ni mematuhi peraturan yang ditetapkan. Baik, kita berehat kejap. Kembali selepas ini Inspirasi Pagi KMFM. Inspirasi Ramadan anda. Subhanallah walhamdulillah. والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. Abang,
kita kena mula fikir masa depan anak-anak ni. Paling penting, saya nak bukakan akaun tabung haji dan terus daftarkan haji untuk dia. Ui, bagus tu. Kita boleh buka akaun tabung haji melalui Tijari. Tijari tu apa bang? Tijari tu platform online tabung haji. Kita buka akaun online, pergi cawangan untuk pengesahan. Jom buat sekarang. Lembaga Tabung Haji, patuh syariah, tiada had simpanan, 100% dijamin kerajaan dan zakat dilunaskan. Menyantuni Duyufur Rahman. Assalamualaikum. Dah buka akaun ke belum? IKIM sedang menganjurkan pertandingan Mereka Cipta Video Pendek Kefahaman Islam VIPKI untuk penuntut Institut Pengajian Tinggi 2024. Para penuntut IPT adalah dipelawa untuk menghantar karya mengikut tema serta syarat-syarat yang ditetapkan. Bertemakan harmoni, karya hendaklah menggambarkan kehidupan masyarakat majmuk Malaysia yang harmoni. Video hendaklah berdurasi 5 minit dalam format MOV atau MP4 dalam resolusi Full HD atau Ultra HD. Dengan mengekalkan hadiah tahun lalu, VIPKI Harmoni 2024 menawarkan hadiah sebanyak RM15,000 kepada juara pertandingan. Tunggu apa lagi? Mulakan karya anda. Untuk keterangan lanjut sila layari www.ikim.gov.my atau hubungi unit program dan latihan di talian 03 6204 6322. Arano Exchange mengucapkan salam Aidilfitri kepada anda. Terima kasih kerana memilih Arano Exchange untuk memenuhi keperluan tunai dan modal perniagaan anda. Sokongan dan kesetiaan anda sentiasa kami hargai. Kunjungi Arano Exchange berhampiran dan rebut peluang memenangi bingkisan Aidilfitri eksklusif kami. Selamat Hari Raya. Maaf zahir dan batin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jom bantu kami bina masjid pertama di Bukit Beruntung. Apa yang tiada di Bukit Beruntung, semuanya ada, kecuali masjid sahaja yang tiada. Untuk maklumat lanjut, layari www.masjidbukitberuntung atau boleh menghubungi Tuan Said di talian 01923711158. Saya Ustaz Hamran Yusof menyeru anda semua untuk menyumbang pada masjid pertama di Bukit Beruntung, wadah perpaduan ummah. IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda, kembali bersama Taizo Alexander, Luk dan Pian dan Tuan Haji Anwar Ahmad, Ketua Bahagian Agensi Haji Lembaga Tabung Haji pagi ni. Ya, pemantauan macam mana Tuan Haji? Pemantauan PJH ni. Kiranya semua dah sampai Tanah Suci dah? Okey. Kiranya semua dah sampai sana? So, jadi dalam usaha untuk kita memantau, kita ada dua pasukan kita yang khususnya memantau PJH. Satu di Madinah, satu juga di Mekah. Okey, pemantauan juga bukan di sana saja, bermula daripada tanah air lagi kita tengoklah. Macam mana dari Dewan nak berangkat tu dah tengok dah. Macam mana mereka mengendalikan jemaah haji lah. So apa-apa macam saya sebut yang awal-awal tadi lah. Yang pertama jemaah haji Malaysia lah. So yang pertama kita dari segi pemantauan. Okey, bila kita dah pantau, kita ada dua pasukan. Maknanya kalau mereka yang jemaah haji PJH yang masuk di Madinah, dan kita ada pasukan kita yang memantau. Semuanya kita pantau lah dari segi apa yang mereka janjikan melalui brosur berkenaan tu. Dari segi penginapan, dari segi makan minum, dari segi penerbangan, jarak hotel dengan masjid, bilik, janji penjagaan masa, janji 4 orang sebilik dibubuh 5 atau 6. Dan kita tengok dan kita kenapa berlaku macam ni. Okey, jadi pemantauan kepada semua yang PJH yang berkenaan. Okey, ada pasukan kita. Juga sama juga bila mereka nak bergerak ke Mekah, akan ada pasukan kita di Mekah pula. So mana kita tengok daripada ketibaan tu, sambutan ketibaan tu ada petugas PJH yang sambut atau tidak, petugas syarikat cukup yang sambut, cukup apa semuanya kan, betul itu tak angkat barang dan sebagainya lah. Itu kita pantau, nak pastikan mereka melaksanakan apa tugasan yang sepatut mereka buat lah. Kalau di Malaysia ni, kalau mungkin ada masalah sikit, dia boleh hubungi mana talian? Kalau Malaysia yang saya sebut tadi lah, contact center kita 0362071919. Tapi kalau kat sana mereka aduan boleh terus kepada pejabat PJH kita atau bahagian khidmat pelanggan kita. Kita ada bahagian khidmat pelanggan di Tanah Suci yang boleh menerima aduan. Ini dekat maktab ke dekat markas ataupun pusat? Dekat pusat ada, dan juga maktab PJH dia boleh datang terus ke maktab PJH, dan dekat pusat dia akan datang untuk melaporkan kepada
berkaitan apa yang mereka rasa tak puas hati. Aircon sejuk tapi sangat. Aircon sejuk sangat. dia mungkin boleh berhubung dengan PJH sendiri dulu sebelum buat aduan kan. Dia of course pertama, bila dia tak dapat tu, dia akan pergi pada syarikat dia tu, PJS dia tu. Dengan adu dulu. Tapi PJS dia dah pesan kat Tanah Haram ni tak boleh komplain. Dia dah pesan awal dah. Dia kata Tanah Haram ni, tak boleh. Macam mana tu? Soal komplain atau tak komplain sama ada tanah air, tanah haram dan itu hak kot. Okay, so komplain dengan lembut lah. So dia akan berjumpa lah dengan PJS. Dia akan cerita, saya rasa dia akan cerita apa yang dijanji sepatutnya. Itu perkara yang pertama lah. Mungkin PJS kena perbaiki dan untuk membetulkan balik keadaan. Tapi kalau benda ni tidak selesai, mereka akan pergi masa kedua ke level yang kedua lah, ke tabung haji lah. Supaya benda itu ni yang sebaiknya lah. Okay. So saya sangat-sangat menyarankan lah supaya selesaikan dulu di peringkat PJH. Okay. Jika tidak, baru kita datang ke tabung haji. Itu dari segi tu lah. Ni kadang-kadang turun komplain kat situ, PJH pun tak tahu apa benda masalah dia. Kan? Ada juga macam tu kan. Tahu sampai ke Haji Anwar. Dah mulalah benda tu jadi masalah besar. Bila kita terima aduan, komplain daripada jemaah haji PJH, kita akan siasat lah. Kita akan tengok lah. Kita akan hantar tim untuk pantau dan berjumpa dengan PJH berkenaan. Kesahan betul ke tak betul kan. Aduan ni subjektif kan. Cuma yang kita boleh pantau berdasarkan apa yang telah dijanjikan. Dijanjikan. Tapi memang macam tahun lepas apa agaknya yang antara masalah yang dikemukakan, diadukan halaman lah. Biasanya kecepatan kan. Masa nak naik atas, nak naik bila sampai lift ramai kan. Tapi kita sebagai penerima aduan, kita faham kan situasi tu. Jadi kita ada di situ, kita menenangkan keadaan tu lah. Dah jadi kita dah jadi lain lah. Bukan semua benda kita nak perfect, nak perfect dia, nak entertain, nak demerit dan sebagainya. Pastinya penerima aduan pun mesti ada psikologi jugalah. Nak didik orang. Mesti ada kemahiran tertentu lah. Okay. So kita tengok. Tapi kalau aduan tu yang bersifat memang contoh kata sepatutnya bagi kata orang 2 orang sebilik, dia bagi 4 dan itu memang salah. Dan kita jumpa betul kenapa. Dan dia boleh buktikan. Sekarang teknologi boleh tunjuk, boleh ambil gambar, boleh dan sebagainya, itu mudah. Betul. Okey, tapi ada aduan-aduan yang tertentu yang kita rasa kita kena semak balik betul-betul. Kata macam kita relief kan. Semua orang sebolehnya secepat mana kalau nak pergi masjid, selewat mana boleh pergi, tapi nak naik lift kat mana ni? Maktab ke? Di tempat penginapan hotel berkenaan. So contoh di luar daripada kemampuan untuk kita nak. Dia memang ramai, memang kemuncak, semua orang ada kat situ, bukan Malaysia aja, satu dunia. Jadi semua orang kena ada kompromi kalau ansur di antara satu sama lain. Haji. Yalah, dia haji. Kemuncak kita kan. Kemuncak kita kan. Jangan nak komplain. Kat sana panas lah. Janganlah. So, tenang komplain. Jadi akan menjadikan suasana yang tak selesa. Sebab kita cerita, betul, kita punya konsep asalnya dari PK Haji, pilihan selesa dan selamat kan. Okey. Tapi ada part-part tertentu yang kompromi juga menjadikan kita lebih selesa antara satu sama lain. Sebab lokasi pun kita pun bukan sekadar di hotel di Mekah saja. Nanti kita akan berangkat pula ke Arafah, Muzdalifah pun. Jangan cerita itu pengalaman masing-masing lah kan. Macam mana berkumpulnya semua. Jangan buat aduan pula kat situ kan. Di Mina pula kemudian berangkat ke Madinah. Maknanya perjalanan-perjalanan tu adalah naik turunnya. So maknanya tabung haji dia audit semasa itu. Tapi selepas itu macam mana? Audit macam mana? Okey. Pertama, pasal saya sebut tadi, kita ada penilaian. Kita ada borang skema untuk penilaian dan pemarkah SUPP ni. Ini petugas kita atau pegawai kita yang akan nilai. Daripada ketibaan mereka, daripada sampailah bilik, servis permintaan yang dibagi. Itu satu dari segi penilaian. Yang kedua, saya sebut tadi ada borang penilaian oleh soal sidik oleh jemaah haji. Okey. Dia dekat sini, inilah salah satu kaedah bagaimana kita memantau perkhidmatan yang diberikan oleh PJH yang berkenaan lah. Sampai tak standard yang telah mereka tetapkan. Okey, itu dari segi itu. Jadi borang soal sidik ni nak pastikan dia sampai pada jemaah haji, kita petugas tabung haji sendiri edarkan pada jemaah haji. Bukan kita edar melalui PJH berkenaan. Ni random lah. Random pilih. Okey, kata syarikat hard copy lagi hard copy. Kita soal ni apa panggil secara digital. Okey, pada masa peringkat yang hard copy tu kita edar sendiri. So bila digital ni juga kita akan pastikan
jemaah haji menggunakan QR code yang tertentu yang tu supaya sebagai satu kawalan, dan bebas. Mereka nak buat penilaian secara bebas, mereka nilai secara adil. Jangan dia geram pula kan. Ada yang geram aja. Contoh kalau mak dia pengadu dengan anak dia, telefon anak dekat Malaysia kan. Lepas tu dah anak dia viralkan pula. Tu macam mana tu pesanan dia? Kita pesan awal-awal sebelum saluran yang betul tu. Kadang-kadang rosak dalam masyarakat tu. So, sekarang teknologi kan. Teknologi sebab boleh ambil gambar ni. Boleh ambil gambar, boleh ambil video kan. Tapi jadi saya sangat-sangat mengharapkan kepada semua orang faham dengan konteks kan, dalam situasi sebenar macam tu. Jadi pengalaman kita di Malaysia dan pengalaman yang kita di tanah air mungkin berbeza. Keadaan ini membolehkan mungkin menjadikan kita tidak selesa, tapi sebenarnya itulah situasi yang kita ada. Jadi saya sangat-sangat berharaplah sebelum nak viral, sebelum nak melepaskan geram ni ada ihsan kita. Sebab saya kata pertama jumpa balik dengan PJH yang berkenaan. Pastikan. Itu lah. Sebab boleh sekejap ambil gambar zoom satu dunia boleh viral benda. Tapi adakah benda ni sebenarnya yang betul? Yang ni kita takut kita menyebarkan perkara-perkara yang tak betul, takut fitnah kan. Sebenarnya benda tu tak berlaku pada sesiapa pun. Kebetulan berlaku pada kita dan boleh diselesaikan kan. Boleh diselesaikan antara dua pihak, pihak jemaah haji dengan pihak PJH yang berkenaan. InsyaAllah boleh diselesaikan dengan baik. So viral bukan penyelesaian lah. Pada penilaian saya, viral bukan penyelesaian lah. Tapi tindakan lebih cepat kalau viral. Adakah? Macam kisah betul je kan tu. Kita kena tanya. Macam mana? Pandangan tu pandangan. Macam saya sebut tadi, kaedah kita ada kan. Pertama dengan syarikat. Yang kedua, kalau tak tabung haji. Tabung haji. Sebab tabung haji adalah bertanggungjawab di atas kepentingan jemaah haji Malaysia. Dia bukan sekadar PJH tetapi muasasah pun sama juga. Ya, muasasah pun tabung haji. PJH pun kita pantau syarikat tabung haji. Okey. Jadi kita memantau, kita menilai perkhidmatan PJH masa buat basi di Malaysia, bagi termasuk pemantauan kepada aktiviti, promosi dan sebagainya juga. Kalau di Malaysia lah sebelum tu, kan? Itu awal lah kita dah buat. Kita tengok promosi dan sebagainya. Tapi yang di Tanah Suci, kita nak pastikan semasa tu mereka dapat. Sebab tempoh itu je tempoh yang ada. Wukuf tetap 9 Zulhijjah. Dia tak boleh serentak tu semua satu semua. Jadi kita tetap nak ke Arafah, daripada Muzdalifah, Arafah, Muzdalifah, Mina dan sebagainya, sampailah kita balik semula ke Mekah dan sebagainya. Jadi ini kita kena pantau. Maknanya sebelum event tu, sebelum nak ke Arafah, Muzdalifah, Mina juga kita pantau seperti persiapan, persediaan setiap PJH yang berkenaan lah. Jadi bukan kita bagi lesen kita biar, tidak. Tidak. Sewenang-wenang dia macam tu Okey. Kejap lagi kita cerita lebih lanjut tentang macam mana pula kalau permohonan ataupun pendaftaran untuk tahun ni dah ditutup untuk PJH, untuk PK semualah. Kalau nak tahun depan ni bagi semangat ni yang tengah insya-Allah tengah bercita-cita ni, insya-Allah berimpian kan, macam mana cara untuk mendaftar seawal mungkin bersama PJH. Kejap lagi sahabat semua, kita berehat kejap, kembali selepas ini Kim FM. Inspirasi Ramadan anda. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, amitna ala dinil Islam. Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, أمتنا على دين الإسلام. يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام، أمتنا على دين الإسلام. Urusan dipermudah, lebih tenang beribadah. Terokai pelbagai produk kewangan untuk kemudahan jemaah haji. Bank Islam, hub solusi kewangan haji anda. Untuk maklumat lanjut, sila layari www.bankislam.com. Mengerjakan umrah dan fardu haji, pelancongan
Hemat dan efisien yang mesra, DH Travel untuk anda. Tabung Haji Travel, inspirasi anda sedunia. Assalamualaikum, saya Ustaz Hanafiah Abdul Malik. Sungguh mengejutkan, 20 tahun tanpa masjid bagi penduduk di kawasan Lestari Perdana. Mari berwakaf kepada pembinaan Masjid Lestari Perdana, Bandar Putra Permai, Seri Kembangan, Selangor. Hubungi Hafiz 012-650-2312 atau Syahril 019-324-4985. Kunjungi Facebook Masjid Lestari Perdana atau laman sesawang masjidlestariperdana.com. IKIM FM memberi anda motivasi terbaik di waktu pagi. Bersama Taizo Alexander, Luke dan Pian di Inspirasi Pagi. Contoh klasik contoh klasik. Kau jangan bagi tahu orang tau. Jadi tuan-tuan pun hati-hati. Setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Bintang-bintang di langit, bersinarlah dengan cahayamu. Terus setia bersama IKIM FM, inspirasi utama anda. IKIM FM, inspirasi Ramadan anda. Laman Kaabah yang dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji, juga dibawakan oleh Bank Islam Malaysia Berhad. Hari ini cerita tentang pakej haji, pilihan selamat dan selesa. Haji Anwar Ahmad bersama kita. Tahun ni dah tutup dah, tahun ni dah tutup. Ni tahun depan pula. Kan ada lagi? Untuk pendaftaran pakej haji kita melalui PJH dan THTS kita dah ditutup pada 16 Februari yang lepas lah. Okey. Dah lama tutup. Tapi prosesnya terus berjalan lah. Dalam proses kita nak menguruskan jemaah haji berkenaan lah. Okay. Jadi apa nasihat Haji kalau yang untuk akan datang ni? Dah terbayang, dah bercita-cita dan insyaAllah ada kemampuannya kan? Untuk akan datang, pertama macam saya sebut tadi, selepas je semua orang dapat tawaran, pastikan menjawab tawaran dalam tempoh yang ditetapkan dengan syarat-syarat tertentu. Itu pertama. Yang kedua, mereka boleh membuat pilihan dan menyemak senarai PJH yang dilesenkan melalui laman web kita tadi. So tengoklah tahun depan, saya tak tahu berapa syarikat yang dilesenkan untuk musim haji yang akan datang. Yang kedua, lepas dah dapat maklumat daripada syarikat berkenaan, bolehlah walk in ke PJH yang berkenaan untuk melalui proses-proses pendaftaran melalui syarikat berkenaan lah. Itu. Pertama, jawab tawaran, kenal pasti syarikat yang nak pergi. Dan yang ketiga, walk in ke syarikat yang berkenaan. So, ini adalah proses untuk memudahkan. Sebab kita tak nak orang tersilap dan terpilih yang bukan sepatutnya. Okay? So, boleh semak berkenaan. Okay. Macam mana lah tahun depan? Atau kalau tak ni, kena... boleh kita tunggu juga lah. Macam saya sebut, insyaAllah kita akan menjadikan acara tahunan, Carnival PJH ni. Jadi, bolehlah mengunjungi Carnival kerana dia adalah satu one-stop center. Dan one-stop center, kat situlah kita tempatkan. Contoh di sini 25 syarikat dalam tu. Satu bumbung. Boleh pilih, boleh tengok, boleh buat perbandingan. Boleh cek macam-macam kat situ. Jadi kat situ dan kita boleh tengok apakah pilihan kita. Kalau tahun ni kita buat 3 hari, boleh datang 3 hari itulah. Hari pertama tengok, hari kedua tengok, hari ketiga buat keputusan. Contohlah kan kalau nak bagi satu kepuasan kepada semua orang supaya dapat. Kalau kita terus saja ke satu syarikat, bukan salah, tak salah satu PJS, tapi tak dapat nak buat perbandingan kan. Jadi agak sukar juga lah nak tengok. Ada tak, bukan bermakna harga murah lebih baik berbanding harga mahal, dan tak semua mahal lebih baik pada harga yang murah kan. Tengok boleh apa buat perbandingan lah. Boleh buat perbandingan. Boleh compare apa yang ada kat situ. Melainkan kalau macam individu tu dia dah biasa dengan satu syarikat tu, pergi umrah berkeluarga semua dah berapa kali dah dengan company yang sama, dia booking tahun depan saya nak booking package InsyaAllah kalau macam tu boleh lah. Itu terpulang lah. Masing-masing punya kan. Dia ada reference, dia ada perujukan lah. Dia dah ada biasa kan dengan syarikat dan tu kan. Jadi kalau itu terpulang. Kita tidak ada menyarankan. Bagi kita, semua 25 syarikat yang kita lesenkan adalah yang terbaik. Okey. Apa pesanan Tuan Haji pada jemaah-jemaah haji yang nak buat haji tahun ni kan dengan PJH? Pertama, macam kita sebut tadi dah jawab tawaran kan. Okey. Yang kedua, syarikat tu lah. Saya... Bila saya duduk kat PJH ni, sebab saya melihat depan mata apabila orang berlaku scam ni kan. Jadi
sangat-sangat kesian. Mereka tidak berkemampuan, mereka kumpul wang daripada satu tempoh ke satu tempoh sampai masa ditipu oleh scammer dan sebagainya. Jadi lebih mahal daripada package. Lebih mahal daripada kan? yang package yang ditipu tu. Jadi kita nak supaya pastikanlah. So kalau ada orang didatangi oleh siapa-siapa pun, pastikan cek dulu dengan tabung haji. Cek dulu melalui contact center kita. Sebab kita tak nak dia ditipu. Sebab nak kumpul wang bukan semudah yang kita nak sebut aja kan. Tapi ditipu mudah je sebab dia orang dah ada modus operandi yang tertentu. Okay? Dari segi ibadat juga kita peringatkanlah. Kita dah ada kursus asas haji, kursus intensif, kursus perdana, dan tabung haji akan menguruskanlah berperingkat-peringkat. Jadi hadirlah untuk menambahkan ilmu. Ya, semua orang dah ada belajar, dah ada teknologi sekarang kan, dah ada boleh tengok melalui apa-apa saja, online dan sebagainya. Tapi peluang menghadiri kursus yang dianjurkan oleh tamu haji, yang disediakan oleh tamu haji dengan pengkhusus-pengkhusus yang terlatih, yang berilmu dan mempunyai maklumat ataupun berkaitan yang ilmu-ilmu yang terkini lah untuk dia fahami. Dan kita juga ada portal e-bimbingan sebagai satu tempat kita merujuk lagi lah. Selain dah kita dah hadir kursus, kita boleh pergi balik kepada portal bimbingan. Dan paling penting, dalam apa keadaan sekalipun, kat mana pun kita berada, kesihatan lah. Ya, betul. Ilmu okey, duit okey, package okey, penerbangan okey. Kalau kita tak sihat, terbaring kat bilik kan. Jadi susah jugalah kita dari segi ibadat. So ambil peluang tu. Ubatan tu kalau boleh bawa dari Malaysia lah. Kalau kat sana tu mungkin mahal lah. Ada yang dibenarkan dengan syarat-syarat yang tertentu lah. Jadi kita kena ada kekuatan fizikal lah sebab pada tarikh-tarikh tentu daripada 10 Zulhijjah kita di Arafah, Muzdalifah dan Mina sampai ke hari 13 menuntut kita fizikal kan, aktiviti yang melibatkan fizikal. Bila kita macam saya sebut tadi, nak berulang-alik daripada Mina daripada Muaisim tu nak ke Melontar tu, pergi balik lebih kurang 7 kilometer dan jarak yang memerlukan kita betul-betul bersedia dan betul-betul berkuat, betul-betul kuatlah kan. Dan tambah-tambah di tengah-tengah jutaan jemaah yang insya-Allah yang akan menunaikan haji. Dan ni ada yang tanya, Ruzia Ma'ruf, bila agaknya besar-besaran karnival nak buat di JDT pula? Oh boy, dia tak cukup dekat Movenpick, nak buat kat lokasi-lokasi lain pula haji. Mungkin ada kebaran kita juga ada alhamdulillah kita juga ada perancangan untuk nak pergi ke region ni, ke wilayah-wilayah tertentu, dan kita perlukan perbincangan lanjut, lokasi yang tepat, juga PJH ni, dan tempoh yang tertentu lah. Sebab kita bila pergi region ni, kita pergi satu negeri lain pun tanya. Dan kita tengok kesesuaian tempat dan juga kesesuaian kehadiran jugalah kita tengok. Tapi memang ada. Memang ada dalam perancangan kita lah, insya-Allah. Doa semoga insya-Allah. Amin. Bila pergi karnival ni murah lagi lah kot. Bukan murah, tapi kita dapat tengok semua package tu. Boleh buat perbandingan lah. Tak semestinya murah. Satu saya tanya tu Haji, tahun lepas kita pakai sling bag warna merah dengan warna biru. Tahun ni pakai sling bag warna apa? Sling bag untuk apa? Untuk jemaah haji. Insya-Allah warna merah. Merah juga? Insya-Allah. Tapi bila ikut PJH ni ikut lain-lain ikut syarikat. PJH ikut syarikat lah masing-masing. Warna tema syarikat tu lah ya. Dia adalah dia punya sebab kenapa identity dia masing-masing. Nampak dia jauh kan. Ni ada sahabat kita yang macam kongsikan tips ni. Nazri Omar kongsikan, alhamdulillah rayuan melalui PJH kali kedua diterima. Sekiranya kalau ada tuan-puan yang tidak diterima kali ni, saya cadangkan teruskan merayu dengan PJH yang sama tahun depan insya-Allah. Pada pandangan Tuan Haji, adakah tips ini berkesan? Maknanya kalau tahun ni mungkin rayuan tak dapat, bukan rezekinya, jadi kita macam booking siap-siap dengan PJH yang sama untuk tahun depan. Rayuan kita hendaklah membuat melalui tabung haji, melalui tijari kita. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya ingatkan tadi, tawaran tetap datang daripada tabung haji. Bukan PJH je. Bukan PJH. Dia nak booking dengan PJH mana, terpulanglah. Itu kita tak ada halangan nak booking. Macam saya kata, konsep dia apa yang dilesenkan, contoh di sini 25 syarikat ni adalah yang terbaik. Jadi
kita kemukakan. Takut tahun depan dia tak dipilih pula. Syarikat yang dia dah booking tu. Sebab setiap tahun betul juga kan syarikat tu kan. Sama kan? Ya. Ke ada syarikat yang dah sekian lama, mungkin 10 tahun dah ada. Ada syarikat yang lama atas perkhidmatan dia yang terbaik sebab every year dia mohon dapat itu. Dan ada syarikat yang baru jadi tak terkesah, terpulang. Jadi kalau tak dapat dengan syarikat yang berkenaan, boleh tengok dalam sedarah kita ada 25, ada banyak lagi syarikat. InsyaAllah. Saya tak menyebut mana-mana syarikat, tapi bagi saya macam saya sebut 25 syarikat kita lesenkan adalah yang terbaik. Terserah pada masing-masing. tabunghaji.gov.my. Ya. Tapi kalau yang muasasah nak terus dengan muasasah, boleh, silakan teruskan. Tak payahlah consult PTH lah. Tak payah, tak ada. Kekal dengan tawaran asal sebagai jemaah haji muasasah pun okey. Ya, okey. Terbaik insya-Allah. Jadi mungkin Haji, apa harapan untuk semua Duyufur Rahman tahun ini dan juga untuk semua sahabat pendengar IKIM FM dekat nak raya satu, Ramadan satu, hajinya satu. Ucapan sikit Haji. Okey, sempena Ramadan ni 10 malam yang terakhir ni sama-sama kita meningkatkan ibadat kita insya-Allah seperti saranan-saranan para adalah semualah kan semuanya insya-Allah. Dan raya pun baru 23 Ramadan kan. 22 kan. 22 Ramadan. Bagi seminggu lagi nak raya. So kalau yang tu kena berhati-hati di jalan raya dan sebagainya sebagai peringatan kepada semua. Dan akhirnya kepada semua bakal haji, saya sangat-sangat mengharapkan begitu bersedia dan doakan juga kepada semua kita agar dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik dan juga kejayaan operasi haji pada tahun ini. Amin. InsyaAllah. Dan tahniah juga lembaga tabung haji sentiasa cemerlang setiap tahun menjadi contoh terbaik untuk pengurusan haji seluruh dunia mengangkat nama Malaysia. Tuan Haji beringat lagi macam Dr. Syafiq minggu lepas ucapan raya dah dia. Semangat dia. Dia kata family dia cabar dia. Wish raya. Terima kasih. Terima kasih untuk perkongsian kita hari ini menerusi Lambayan Kaabah. InsyaAllah panjang umur murah rezeki kita jumpa lagi. All the best Tuan Haji. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia perkongsian Lambayan Kaabah. Terima kasih sahabat-sahabat yang mendengar, menonton juga. Boleh tonton kembali video kita ni kalau nak dapatkan input terbaik berkaitan pakej haji, pilihan selamat dan selesa. Lepas ni kita ada apa Taizo? Lepas ni insyaAllah kita akan bersama dengan tetamu yang berikutnya. Betul. Sedang mencari nama. Bicara barakah bersama Lembaga Zakat Selangor. Zakat fitrah penyucian buat insan berpuasa. Di IKIM FM. Inspirasi Ramadan. Rancangan Lambayan Kaabah sebentar tadi telah dibawakan oleh Lembaga Tabung Haji dengan kerjasama Bank Islam Malaysia Berhad hanya di IKIM FM. Inspirasi